A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menonjolkan ketakwaan kita, tingkat keimanan dan ketakwaan kita dengan sama-sama merafakkan rasa kesyukuran kita, melafazkan rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi dikurniakan dengan nafas, dikurniakan dengan nikmat, dikurniakan dengan nikmat kesihatan, dikurniakan dengan nikmat kesihatan dan kesenangan, dikurniakan kepada kita nikmat kemudahan. Pelbagai nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita pada hari ini yang dapat kita kecapi ini, maka hendaklah kita bersama-sama mengucapkan lafaz syukur kepada Allah SWT. Menunjukkan kita ini bahawasanya sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah SWT, ada hubungan kita dengan Allah SWT yang tidak pernah putus. Muslimin, muslimat, sidang pendengar, tuan-tuan, sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi mengikuti channel Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dan pada kali ini alhamdulillah diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan tazkirah ringkas sempena Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 2020 pada kali ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada kali ini, pada tahun ini kita dalam keadaan istimewa, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Ramadan kali ini kita berada dalam Ramadan versi PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, yang kita tak tahu lagi bila lagi akan dilanjutkan, sama ada dilanjutkan ataupun dihentikan PKP ini. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, kita doa, sama-sama berdoa memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga COVID-19 dan juga PKP ini segera dapat diselesaikan dan menemui jalan keluar bagi kebuntuan yang kita hadapi pada hari ini. Mudah-mudahan bencana dan malapetaka ini mengangkat darjat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang beriman dan sebagai mukmin dan ataupun muslim yang berkualiti imannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, pada hari ini saya juga nak mengambil peluang untuk menyampaikan tazkirah pada hari ini dengan tajuk PKP. Sebagaimana kita maklum, PKP membawa maksud Perintah Kawalan Pergerakan. Namun pada hari ini saya nak membincangkan, nak mengutarakan atau nak sama-sama bermuhasabah diri, iaitu kita mengetengahkan tajuk PKP juga, tapi membawa maksud perintah, patuh kepada perintah. PKP, patuh kepada perintah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surahul Azim. Sesungguhnya kami telah menjadikan, kami telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Mafhum daripada ayat surah At-Tin ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kalangan makhluk yang lain, kita ni manusia adalah makhluk yang terpilih. Yang pertama, pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat-umat terdahulu bercita-cita nak menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kita alhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita minta menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan istimewanya kita ni di kalangan daripada kalangan makhluk Allah yang lain ialah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikurniakan istimewanya kita ini dengan akal fikiran. Jadi oleh sebab itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh berfikir, membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana itu dosa, mana satu perkara yang menyebabkan kita mendapat pahala dan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, memasukkan kita ke dalam syurga. Jadi itu semuanya timbang tara itu berdasarkan penilaian kita daripada akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala nak membezakan tentang keistimewaan kita ni sebagai manusia ini, sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Taala berikan ayat yang lain, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hingga ayat yang akhir. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, tak kujadikan jin dan juga manusia ini adalah melainkan beribadat, mengabdikan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menciptakan kita, istimewanya kita sebagai manusia ini diciptakan antara lainnya ialah kita, ciri-ciri kita perlu kepada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu selalu kita dengar dalam khutbah, Allahu Akbar, kita dah berapa kali Jumaat tak dapat pergi masjid, berapa kali Jumaat tak dapat menaikkan solat Jumaat. Antara ciri-ciri nak menunjukkan keabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu kita dengar dalam khutbah hari Jumaat. Seringkali kita dengar imam mengalunkan ayat Al-Quran di awal khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul. Ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ni orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Yang pertama, ati'ullah. Taatlah kamu kepada Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul. Taat kepada Rasul. Dan yang ketiga, wa ulil amri. Ulil amri yakni pemerintah. Jadi tuan-tuan, kita nak kupas sedikit berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang pertama, Allah Taala perintahkan kepada kita ati'ullah, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat tanpa ada persoalan, kita tidak mempersoalkan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, taatlah kamu kepada Allah, maka kita taat. Terima dengan hati yang terbuka, nak ataupun tidak, rela ataupun tidak rela, kena taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada persoalan, tak ada prejudis. Kita tak pertikaikan kenapa kita kena semayang 5 waktu. Kita tak pertikaikan kenapa kita kena semayang maghrib 3 rakaat, semayang subuh 2 rakaat. Kita tak pertikaikan kenapa matahari itu saling berganti dengan bulan, keluarnya malam, keluarnya siang. Kita tak pertikaikan. Itu semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu taat dan patuh. Bila mana Allah Taala perintahkan kepada kita, kita taat dan kita patuh. Yang keduanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, iaitu untuk ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ada, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena taat dengan perintah mereka. Perintah mereka itu wajib kita patuhi, sebagaimana wajibnya kita mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Taat dan patuh kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita contohkan dalam kisah Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanpa mempersoalkan ketaatan dan perintah Rasul SAW, ketika mana tak silap saya dalam Sahih Muslim,
kalau tak silap saya kan dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Hajj, sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana pergi ke Baitullahil Haram, ke Mekah Al-Mukarramah, mengucup Hajarul Aswad, beliau mengatakan, kalau tak kerana Rasulullah mencium engkau, aku takkan cium engkau. Itu maknanya menunjukkan ketaatan, perintah ataupun tingkah laku yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada prejudis, tanpa ada rasa kita nak mempersoalkan apa yang Rasulullah buat, maka kita buat. Dan itu hukumnya sunat. Maka bila mana kita melaksanakan hukum itu adalah menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasul. Perintah Rasul itu juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita melihat kepada konteks ayat An-Nisa tadi, ayat 59, wa ulil amri minkum, iaitu pemimpin ataupun pemerintah. Pemimpin ataupun pemerintah ini juga kita wajib taat dan patuh kepada mereka, kepada arahan mereka dari semasa ke semasa, selagi mana perintah yang diberikan oleh mereka itu tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bercanggah dengan, tidak menyuruh kita untuk melaksanakan kemaksiatan. Maka kita wajib juga, kita perlu patuhi kepada perintah yang diberikan oleh pemerintah ataupun arahan yang diberikan pada pemerintah, yang diberikan oleh pemerintah, kita kena patuh dan taat serta akur. Namun begitu, yang nak diceritakan di sini ialah ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul itu adalah mutlak. Adalah mutlak. Kerana Allah dan Rasul itu memang petunjuknya, perintahnya itu petunjuknya ialah kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi kepatuhan yang boleh kita tunjukkan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita ambil peluang. Walaupun kita dalam keadaan PKP contohnya, kita bila mana diarahkan oleh pemerintah, kita perlu akur dengan perintah kawalan pergerakan. Nak ataupun tidak, kita kena terima keadaan PKP ini. Allahu Akbar, tahun ni kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan kita sambut kali ini dalam keadaan PKP, dikawal serba-serbi. Allah Ta'ala uji pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam bulan Ramadan ada berlaku peperangan. Kita tahun ni tak menyertai peperangan. Kita hanya disuruh duduk di rumah, tuan-tuan dan puan-puan. Betapa besarnya pahala Nabi SAW dan para sahabat mengerjakan jihad, melaksanakan perintah Allah, ketaatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berperang pada bulan puasa. Kita disuruh pada tahun ini pula, iaitu untuk PKP kita, perintah kepada, taat patuh pada perintah kita pada pemimpin, ialah kita disuruh duduk di rumah. Maka kita kena akur. Selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat Islam, bagi menjaga maqasid syariah, maka kita patuh. Kita kena ikut dan kita kena akur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa yang ada ni terlampau singkat dan sikit. Jadi kita ringkaskan lagi. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semua yang berlaku ni ada hikmah. Di sebalik apa yang berlaku ke atas diri kita ini, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita akan terokai, yang kita akan dapat hikmahnya nanti sama ada hari ni ataupun esok, ataupun beberapa tahun yang akan datang. Itu kita tak tahu, terpulang kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak nak cerita kat sini, kita perlu taat dan patuh kepada perintah Allah, perintah Rasul dan perintah pemerintah yang ada pada waktu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah, pada ayat An-Nisa yang ke-80 dan ayat yang akhirnya, Allah juga menyatakan kepada kita, siapa yang mentaati pada Rasul dan taat kepada perintah Rasul itu, maka secara automatik, totally dia taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diberikan ganjaran bagi mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu. Apa dia ganjarannya? Diceritakan dalam surah An-Nisa juga dalam ayat yang ke-13. Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Wa dhalikal fawzul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, barang siapa yang
taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dimasukkan mereka itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam syurga itu mengalir di bawahnya beberapa batang sungai dan mereka juga kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Dan itu adalah kejayaan yang amat besar bagi mereka, bagi orang mukmin, orang Islam yang percaya kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, dalam masa yang ada ini kita bersama-sama bermuhasabah diri kita agar kita mengekalkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada perintah ulil amri, pemerintah yang ada semasa ini. Maka kita kena akur dan patuh atas arahan ini, nak ataupun tidak, redha ataupun tak redha, rela ataupun tak rela, maka kita kena perintah, kita kena patuh kepada perintah yang telah dikeluarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa-doa kita semua dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Taala mengambil semula wabak atau malapetaka COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dikeluarkan daripada kebuntuan, diselesaikan, disegerakan, dikeluarkan daripada PKP ini tuan-tuan. Mudah-mudahan dilonggarkan. Mudah-mudahan akan datang insya-Allah, mudah-mudahan tak ada lagi dah COVID-19 dan PKP di seluruh dunia khususnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendengar doa kita dan memakbulkan doa kita tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mana yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya kongsikan ini kita sama-samalah mengambil iktibar, iaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempena bulan Ramadan ini. Teruskanlah dengan ibadah, perbanyakkan amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan menunjukkan ketaatan kita atas perintah Allah dan juga melaksanakan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mentaati perintah Allah dan juga kita turut serta mematuhi perintah semasa daripada arahan ataupun perintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita semua diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan puasa ini, dan kita semua insya-Allah nanti dipertemukan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.